Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, kebelakangan ini kita melihat beberapa perkongsian daripada pihak media berkenaan dengan laporan prestasi kewangan pihak KDBSP yang mencatatkan keuntungan, yang mencatatkan peningkatan dalam aset, tak kisahlah dalam bentuk hartanah pelaburan, simpanan tetap dan juga sebagainya. Banyak perkara-perkara positif dari segi pulangan yang dikongsikan kepada pihak KDBSP. Ini juga adalah salah satu petanda bagi kemungkinan besar untuk pencarum pada tahun ini kita akan mendapat dividen yang lebih baik bagi tahun caruman untuk tahun 2021. Okey. Jadi jika kita lihat aset keseluruhan pelaburan KDBSP sudah pun bernilai mencecah 988.55 bilion ringgit, hampir mencecah 1 trilion ringgit, dan tidak mustahil mungkin pada pertengahan tahun ini ataupun pada suku tahun saja mungkin KDBSP sudah boleh mencecah asetnya sehingga kepada 1 trilion ringgit. Dan perkara ini telah pun dikongsikan oleh Dr. Ashraf Wajdi, yang mana beliau ingin berkongsikan dan menyorakan pandangan atas tuntutan air citra sebanyak RM10,000, yang mana beliau telah pun mengatakan pengeluaran KDBSP sebanyak RM10,000 buat kereta akhir yang diminta oleh rakyat boleh dikhususkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Implikasinya mungkin sekitar 25 bilion sahaja sebagaimana air sinar dan juga air citra, dan juga tidak perlu dicairkan mana-mana aset KDBSP di negara sehingga yang dikatakan mencecah kepada 36% itu. Ini adalah kerana mengikut data yang telah dikongsikan oleh Dr. Ashraf Wajdi sendiri, caruman bulanan KDBSP yang diterima daripada pencarum adalah sekitar 6.5 bilion. Satu bulan adalah sebanyak 6.5 bilion. 10 bulan dah 60 bilion caruman daripada pencarum. Setahun dah mencapai sebanyak 78 bilion, dan ini sudah cukup untuk pusing yang sepatutnya untuk digunakan jika diluluskan program air citra sebanyak RM10,000. Tambahan lagi pula 4% daripada portfolio KDBSP iaitu 39.5 bilion adalah dalam pasaran keuangan, money market, fixed deposit iaitu simpanan tetap, tunai, bil perbendaraan dan perkara-perkara yang lain, dan semua ini boleh dicairkan dalam masa yang singkat. Sudah tentu, sebagai contoh kalau kata fixed deposit hanya beberapa mungkin dalam masa sehari saja, lebih realistik sehari saja sudah pun boleh dicairkan. Cuma mungkin dari segi kertas kerja dan juga perkara-perkara yang lain mungkin memakan sedikit masa, tetapi transaksi itu sendiri tidak mengambil masa yang lama. Ataupun boleh dibuat juga sebagaimana cadangan dalam Malaysia Gazette tempoh hari, iaitu kerajaan boleh buat macam mana hilang pula dah. Kerajaan boleh buat macam bank fiskal, iaitu mengarahkan Bank Negara Malaysia untuk menyerap ataupun membeli financial asset daripada KDBSP. Jadi KDBSP tak perlu offload kepada market. Maksudnya kecairan dalam pasaran modal pun tidak terjejas. Bank Negara sendiri yang absorb, KDBSP rilis. Jadi ianya adalah dua-dua yang daripada kerajaan sendiri. Bank Negara adalah bank di bawah kawalan kerajaan, bank daripada kerajaan sendiri. KDBSP adalah agensi di bawah seliaan kerajaan. Both adalah daripada government dan tidak perlu kepada pasaran luar. Maksudnya apabila dicairkan aset-aset tertentu, KDBSP tidak akan rugi kerana jaminan ataupun offset tersebut telah pun diambil oleh pihak Bank Negara Malaysia. Jadi ianya adalah satu perkara yang boleh dilaksanakan, dan juga banyak perkara lain yang telah dinyatakan di sini dari segi teknikal dan juga sebagainya. Namun apa yang dikongsikan oleh Dr. Ashraf pada penamanya adalah kesimpulannya bab kata pepatah, nak 1000 daya dan kemudian tak nak 1000 dalih. Sebenarnya dengan kadar keuntungan ataupun daripada jumlah aset yang telah diperoleh oleh KDBSP mencecah 1 trilion ringgit ini,
pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 jika dibenarkan ataupun tambahan sebanyak RM5,000 ini tidaklah membebankan KWSP seperti mana yang telah dikongsikan. Sebulan saja KWSP boleh mendapat caruman daripada pencarum sebanyak 6.5 bilion. Jadi hanya dalam 3 ataupun 4 bulan saja jumlah yang dikeluarkan diluluskan untuk pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 sebagai contoh sudah boleh di cover up semula. Dan isu yang akan ditimbulkan selalu adalah berkenaan dengan isu apabila sampai kepada usia persaraan nanti, baki yang tinggal hanyalah sedikit berkurangan, tidak mencukupi seperti minimum yang dicadangkan sebanyak RM240,000. Jadi sebenarnya daripada sini KWSP banyak sekali kaedah yang boleh dilakukan, telah banyak cadangan yang boleh yang telah pun diberikan sebelum ini. Macam saya sendiri, saya melihat mungkin perkara ini pada KWSP ada isu-isu tertentu, tapi pada saya KWSP sepatutnya lebih realistik dan juga menjawab bagi setiap cadangan yang telah pun diutarakan. Apa kata bagi mereka yang mempunyai baki caruman yang rendah, iaitu contohnya RM10,000 ke bawah, RM50,000 ke bawah, diberikan dividen yang lebih tinggi, dan mereka yang mempunyai simpanan yang lebih daripada RM500,000 ataupun RM1 juta diberikan dividen yang lebih rendah sedikit, iaitu sekitar 3%. Seringkali saya nyatakan bahawa 3% adalah lebih tinggi lagi daripada kadar faedah yang diberikan oleh pihak bank. Okey, yang keduanya, bagi mereka yang memilih untuk mengeluarkan lagi, sebagai contoh air citra RM10,000 ini, dan mereka ini mungkin hampir sampai kepada usia persaraan, 5 tahun lagi nak bersara, 6 tahun lagi nak bersara, mereka ini juga boleh dipertimbangkan untuk diberikan kadar dividen yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya dapat menyediakan wang daripada dividen tersebut semasa pada usia persaraan mereka kelak. Dan bagi mereka yang berada pada range RM100,000 ke atas dan juga mungkin pada usia yang agak tidaklah melebihi 40 tahun dan sebagainya, mungkin boleh dikekalkan kadar dividen ataupun dikurangkan sedikit. Saya rasa mana-mana sekalipun jika perkara ini dilakukan dalam bentuk survey di dalam nama WA account, sudah pasti pencarum akan memberi maklum balas yang positif. Saya sendiri secara peribadi, kalau kata sebelum ini untuk simpanan patuh syariah sebanyak 4.9% kadar dividennya, kalaulah kata diteruskan pengeluaran dan sebagainya, dan saya mempunyai baki yang pada satu nilai, contoh katalah saya mempunyai baki sebanyak RM100,000, jadi KWSP decide kata yang baki RM100,000 ini dividen sebanyak 4% ataupun 4.5%, dan pada saya rasa masih okey, masih relevan dan masih realistik. Setidak-tidaknya saya dapat meneruskan pengeluaran untuk air citra, wang apabila pada usia persaraan saya insya-Allah boleh mencukupi dan sebagainya. Dan mereka yang memerlukan ini, yang mana yang baki kurang dan sebagainya, mereka pada saya macam kita macam anggap bersedekah, walaupun itu bukanlah satu hak kita, bukan hak kita yang batil, tetapi kita anggap macam satu sedekah kepada mereka yang mempunyai baki caruman yang lebih rendah, agar mereka mempunyai caruman yang lebih tinggi, dibayarkan dividen yang lebih tinggi. Banyak kaedah yang boleh dilakukan. Tambahan pula, KWSP ni bukanlah seperti bank. Kalau kata dia mengubah ataupun revise dari segi jumlah kadar dividen dan sebagainya, kita bukan boleh sewenang-wenangnya untuk mengeluarkan wang di dalam caruman kita. Jadi rakyat pun tidak ada pilihan, tidak boleh marah, malah mereka terpaksa reda, terpaksa terima terhadap sebarang perubahan dividen bagi membantu mereka yang telah pun mengeluarkan daripada air lestari, air sinar, air citra dan air citra 2.0 sebagai contoh, boleh membantu mereka-mereka ini supaya dana persaraan mereka tu recover semula, walaupun tak dapat recover 100% ataupun lebih daripada itu, sekurang-kurangnya mungkin dapat recover balik hampir kepada apa yang telah dikeluarkan daripada ketiga-tiga program pengeluaran daripada skim KWSP sebelum ini. Jadi cadangan demi cadangan telah pun diberikan, aset berapa jumlah tunai, wang dalam KWSP dan juga sebagainya telah pun dikeluarkan setiap hari, dan kita tahu ianya terlalu besar, terlalu tinggi. Apalah yang nak digahkan sangat dengan nilai 988 bilion ni jika pencarum di luar sana masih lagi tidak mendapat pekerjaan dan mereka ini tidak ada tunai dan hidup mereka terkontang-kanting. Mereka dah tidak ada hala tuju, tak tahu nak ke mana, esok nak makan apa pun dah tak
tahu, bukan setakat kes paji makan paji, mungkin tak kais langsung pun, ada yang mungkin tak makan langsung pun. Berapa ramai yang di luar sana yang kita sedar, yang kita tahu mereka ini sangat-sangat terdesak dan sangat-sangat memerlukan. Dan saya ulang lagi, tidak ada apa yang nak dibanggakan dengan nilai hampir 1 trilion tersebut jika pencarum menderita di luar sana. Jadi saya berharap sangat daripada sedikit perkongsian pada hari ini, ada tindakan, ada pertimbangan daripada pihak BSP, pihak kerajaan untuk mempertimbangkan pelaksanaan air citra tambahan sebanyak RM10,000 ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang punya sebarang masalah, pandangan ataupun persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.